Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Ikhwanuddin bin Azri. Nama metrik kuasa 61856. InsyaAllah pada kali ini saya akan menyambung perpetangan pada tajuk Amsal Quran pada surah Al-Hud ayat 1. Okey, baik. Seperti yang kita tahu, tamsil ini merupakan satu konsep yang dapat menafsirkan mana-mana dalam bentuk yang hidup dalam mimpi. Okey. Amsal dalam Al-Quran mempunyai tiga jenis. Namun pada kali ini saya akan memfokuskan atau menyentuh berkaitan amsal mursal, iaitu kalimat-kalimat yang tidak menggunakan lafaz tasbih secara jelas, tetapi kalimat itu dijadikan sebagai ungkapan misal. Sebagai contoh, surah Hud ayat 81, potongan ayat yang berbunyi laisa suhu biqaribin. Okey, yang bermaksud bukankah waktu subuh itu sudah dekat. Ini menunjukkan ayat yang tersebut memaksa ataupun menyuruh manusia itu menggunakan minda. Namun itu para ulama berbeza pendapat mengenai ayat-ayat yang mereka anggap sebagai amsal mursal ini. Okey, kita tengok bagaimana hukum mempergunakannya sebagai masal. Okey, baik. Yang pertama, sebahagian pakar bahasa ia memandang bahawa hal seperti itu keluar daripada adab Al-Quran. Okay. Menurut Azhar, apabila mentafsirkan ayat untukmu lah agamamu dan untuk pula agamaku sudah menjadi kebiasaan orang, iaitu menjadikan ayat ini sebagai masal apabila ia meninggalkan agama. Padahal hal itu tidak diizinkan. Sebab itulah Allah menurunkan Al-Quran bukan untuk dijadikan misal, tetapi untuk direnungkan dan kemudian diamalkan kandungannya. Okey, yang kedua, kelompok lain berpendapat pula tidak mengapa jika seorang mempergunakan Al-Quran sebagai masal. Jika itu betul, jika itu bukan memang. Sebagai contoh, ia sangat bersedih kerana ditimpa kemalangan. Sementara orang-orang yang sudah tidak berdaya mengungkapkannya. Lalu ia mengatakan tidak ada yang mampu mengungkapkannya selain daripada Allah semata-mata. Okey, baik. Sesungguhnya kita pergi kepada Aqsamul Quran, surah Al-Qiyamah ayat 1 hingga 2. Okey, kita fokuskan kepada jenis-jenis sumpah, Anwa'ul Qasam. Anwa'ul Qasam ini terbagi kepada dua. Yang pertama iaitu imma zuhar dan yang kedua imma madam. Akan tetapi kita fokuskan kepada imma zuhar, yakni sumpah dengan jelas. Okey. Zahid ialah jenis sumpah yang di dalamnya disebutkan fi'il qasam dan muqsam bih, dan di antaranya ada yang dihilangkan fi'il qasam dia seperti mana pada amnya, kerana cukup dengan menggunakan huruf-huruf jar seperti ba, waw dan ta. Dan juga yang didalui dengan la nafi sebelum fi'il qasam dalam sebahagian tempat. Okey, seperti contoh ayat surah Al-Qiyamah ayat 1 dan 2, la uqsimu biyawmil qiyamah, yang bermaksud aku bersumpah dengan hari kiamat. Dan yang kedua, wala uqsimu bin nafsil lawwamah, dan aku bersumpah dengan jiwa yang menyesali diri mereka sendiri. Okey, baik. Di sini dikatakan di dua tempat ini adalah la nafi, untuk menafikan sesuatu yang tidak disebutkan yang sesuai dengan konteks sumpah. Contohnya adalah tidak benar apa yang kamu sangka bahawa hisab dan siksa itu tidak ada. Kemudian baru dimulakan dengan kalimat sesudahnya. Okey, aku bersumpah dengan hari kiamat dan dengan nafsul lawwamah bahawa kamu kelak akan dibangkitkan. Dikatakan pula bahawa ia tersebut untuk menafikan qasam. Seakan-akan ia mengatakan aku tidak bersumpah kepadamu pada hari itu dan nafsu ini. Sebelum itu saya akan menceritakan ringkas tentang ayat ini. Sebenarnya pada akhir surah Mudassir telah menguraikan tentang kiamat serta betapa menakutkan peristiwa itu. Namun kaum derhaka mendustakannya. Segala perjanjian ni telah ditunjukkan. Jika mereka tidak beriman juga, maka ayat ini sudah menunjukkan Allah Subhanahu Wa Taala tidak memaafkan mereka lagi. Seperti ayat 1 dan 2, sesungguhnya manusia pasti akan dibangkitkan. Sekian daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Luqmanul Hakim bin Muhammad Syabuddin, nombor metrik 059868. InsyaAllah saya akan sambung pembentangan dalam surah Al-Baqarah pada ayat 21 hingga 22, iaitu berkaitan dengan Al-Jadal, yakni perdebatan. Ta'rif atau definisi Al-Jadal yang pertama ialah metod jadal dalam Al-Quran mencakupi memberi petunjuk kepada orang kafir dan menundukkan para penentangnya. Seterusnya, berdebat atau bertukar fikiran dengan cara berlumba untuk mengalahkan lawan. Allah menyatakan bahawa jadal merupakan tabiat manusia, iaitu manusia itu sentiasa bertelagah dan bermusuhan. Dan yang terakhir, kedua-dua pihak yang berdebat itu mengukuhkan pendapat masing-masing. Allah berfirman, Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Serulah, yakni manusia, kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pengajaran yang baik, dan berdebatlah dengan mereka dengan cara yang baik. Baik, kita teruskan pula dengan jenis perbahasan dari Al-Quran dan dalilnya. Ianya terbahagi kepada dua, iaitu yang pertama, apa yang disebutkan oleh Yang Maha Kuasa tentang ayat-ayat kosmik ditambah dengan renungan dan perenungan untuk menyimpulkan asas-asas kepercayaan, seperti keesaannya, maha sucinya, ketuhanannya, dan kepercayaan kepada malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, dan hari akhirat. Dan jenis ini banyak terdapat dalam Al-Quran. Allah berfirman di dalam Al-Quran, Ya ayyuhan nasu a'budu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun alladzi ja'ala lakumul arda firasyan was samaa'a binaa'an wa anzala minas samaa'i maa'an fa akhraja bihi minats thamarati rizqan lakum fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun. Jenis yang kedua pula ialah apa yang dia bertindak balas kepada lawan dan mewajibkan orang yang degil, dan ini mempunyai bentuk yang berbeza. Yang pertama, termasuk laporan interrogatif menerima tentang perkara-perkara yang diterima oleh individu dan diterima oleh fikiran untuk mengakui apa yang dia nafikan, seperti menyimpulkan dengan penciptaan kewujudan pencipta. Yang kedua, inference mengenai prinsip berulang, menyimpulkan kehidupan bumi selepas mati dengan menumbuhkan kehidupan selepas mati untuk dihisab. Yang ketiga, pembatalan tuntutan pihak lawan dengan membuktikan sebaliknya. Yang keempat, menyelidiki dan membahagikan dengan mengehadkan huraian dan menafikan bahawa salah satu daripadanya adalah sebab untuk keputusan itu. Dan yang terakhir, iaitu yang kelima, ialah menghina pihak lawan dan mewajibkannya untuk menyatakan bahawa tuntutannya mewajibkan dia untuk mengatakan apa yang tidak diketahui oleh sesiapa. Sekian, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Hezan bin Abdul Mada, bernomor metrik 059264. InsyaAllah saya akan melanjutkan perbincangan mengenai rumusan perbahasan ulumul Quran di bawah tajuk Aqsamul Quran. Pertama sekali, mari kita lihat dari segi ta'riful qasam wa sighatahu, atau definisi dan bentuk-bentuk qasam. Aqsam ialah jamak kepada perkataan qasam yang bererti al-hilf dan al-yamin yang membawa maksud sumpah. Bentuk asal daripada perkataan qasam ini ialah daripada fi'il aqsama atau atlafa. Terdapat 3 sighatul qasam, yakni bentuk-bentuk qasam, iaitu yang pertama, fi'il yang ditransitifkan dengan huruf ba, yang kedua, muqsam bih, dan yang ketiga, muqsam alaih. Baiklah, kita beralih pada poin yang seterusnya, iaitu fa'idatul qasam fil Quran, yakni faedah-faedah qasam dalam Al-Quran. Bahasa Arab mempunyai keistimewaan yang berupa kelembutan dalam ungkapannya dan uslubnya yang berbagai-bagai sesuai dengan matlamatnya. Terdapat beberapa faedah penggunaan al-qasam dalam Al-Quran yang dikenal pasti. Antaranya ialah, yang pertama, seseorang itu tidak mempunyai pandangan mengenai hukum, maka apa yang disampaikan kepadanya tidak memerlukan penguat. Ini disebut sebagai ibtida'i. Yang kedua, syak terhadap sesuatu ketetapan hukum, sama ada sudah dilaksanakan atau tidak, maka memerlukan penguat atau pernyataan bagi menghilangkan
kebingungan yang berlaku terhadapnya. Perkataan demikian disebut juga sebagai talabi. Dan yang ketiga, seseorang itu menolak isi sesuatu hukum, maka perbicaraan untuknya harus disertai dengan kata-kata penguat sesuai dengan kadar keingkarannya. Ia juga disebut sebagai ingkari. Ahwalul muqsam alaihi, keadaan muqsam alaihi. Matlamat qasam adalah untuk mengukuhkan dan mewujudkan muqsam alaihi. Kerana itu, muqsam alaihi haruslah berupa perkara-perkara yang patut untuk disumpahkan. Wujubul qasam yazkuru taratan wa huwal ghalib wa taratan yakhzifu jawabul law kathiran. Jawab qasam yang selalu disebutkan dan terkadang dihilangkan, seperti mana jawapan law pada ayat kalla law ta'lamuna ilmal yakin. Seterusnya, keadaan muqsam alaihi juga berlaku muthbat mutasarrif pada fi'il madi yang tidak didahului oleh mamluknya apabila menjadi jawabul qasam yang disertai dengan lam dan qad. Contohnya pada ayat surah Al-Buj, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Was-sama'i dzatil buruj wal yaumil maw'ud wasyahidi wa mashhud qutila ashabul ukhdud. Keadaan yang berikutnya ialah yaqsimullahu ala usulil iman allati yajibu 'alal khalq ma'rifatuha fataratan yaksimu 'ala tauhid, yaitu Allah bersumpah atas nama-nama asas-asas keimanan yang wajib diketahui oleh makhluk. Contohnya, kadang-kadang digunakan untuk mendedahkan bahawa Rasul itu benar melalui ayat surah Yasin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yasin wal Qur'anil Hakim. Innaka laminal mursalin. Dan keadaan yang terakhir ialah al-qasam imma ala jumlah qabariyah wa huwal ghalib. Qasam itu ada kalanya atas jumlah qabariyah dan inilah yang paling banyak. Contohnya pada ayat surah Az-Zariyat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa rabbis samai wal ardi innahu lahaqq. Sekian sahaja daripada saya, perbincangan mengenai rumusan perbahasan ulumul Quran di bawah tajuk Aqsamul Quran. Syukran alal husni istima'ikum. Wallahu alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Faik bin Hazani, nombor metrik 061510. Jadi saya akan menyambung pembentangan kali ini dengan isi seterusnya, iaitu surah Al-Kahfi ayat 13 berkenaan qasasul Quran. Jadi qasasul Quran ini adalah berita daripada Al-Quran mengenai hal ehwal umat yang masa dahulu, kisah para nabi yang terdahulu dan peristiwa-peristiwa yang telah berlaku. Al-Quran banyak mengandungi keterangan tentang peristiwa masa lalu, sejarah bangsa-bangsa, keadaan negeri-negeri dan peninggalan atau jejak setiap umat. Ia menceritakan semua keadaan mereka dengan cara yang menarik dan indah. Jadi dalam surah Al-Kahfi ayat 13 ini yang berbunyi, nahnu nakussu 'alaika naba'ahum bil haqq innahum fitnatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Yang bermaksud, kami ceritakan kepadamu wahai Muhammad perihal mereka dengan benar. Sesungguhnya mereka itu orang-orang muda yang beriman kepada Tuhan mereka dan kami tambahi mereka dengan hidayah dan petunjuk. Jadi cerita dalam surah Al-Kahfi ayat 13 ini adalah kisah yang benar, di mana dalam ayat 13 ini Allah Subhanahu Wa Taala menyatakan bahawa kisah Ashabul Kahfi ini adalah keterangan yang datang secara langsung darinya. Dengan penuh kebenaran, Allah Subhanahu Wa Taala juga menjelaskan bahawa Ashabul Kahfi ini anak muda yang beriman kepadanya dan Allah Taala telah menambah lagi kesedaran mereka terhadap jalan yang benar dengan bimbingan dan petunjuknya. Jadi pengajaran daripada ayat ini, kita sebagai pemuda-pemudi perlulah mencontohi Ashabul Kahfi ini yang gigih dalam mempertahankan keimanan dan akidah mereka walaupun terpaksa berhadapan dengan kesusahan.